Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sebelum saya ingin memulakan tajuk pembentangan saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Awang Syed Putra bin Awang Lahab dan nomor metrik saya ialah BB25110153. Baiklah, bagi tajuk kumpulan kami yaitu daripada kumpulan 9 ialah rasuah dalam pendidikan. Okey, secara umumnya rasuah bermaksud salah guna kuasa atau kedudukan demi kepentingan pribadi. Jika dilihat daripada sudut sosiologi, seperti tokoh pemikir Syed Husin Alatas menyifatkan bahawa rasuah sebagai satu bentuk pengkhianatan amanah yang boleh meruntuhkan struktur masyarakat. Apabila kita bercakap tentang sektor pendidikan ini, rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, antaranya termasuklah suapan demi mengubah grade peperiksaan, penyelewengan dana kebajikan, ataupun bantuan sekolah dan selebihnya. Jadi, kesan utama daripada isu ini amat menakutkan kerana ia boleh menghakis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integriti sistem dalam akademik negara kita. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada bahagian kedua, iaitu punca-punca berlakunya rasuah dalam pendidikan. Pendidikan sepatutnya menjadi institusi yang membentuk moral dan generasi masa hadapan negara. Namun, ancaman rasuah ini mampu merosakkan asas tersebut dari dalam. Terdapat beberapa faktor pemacu utama yang menyebabkan gejala ini terus menular. Pertama sekali ialah kelemahan sistem kawalan pentadbiran dalaman di peringkat sekolah atau universiti. Kedua, tahap penguat kuasa undang-undang yang masih longgar, di mana pelaku berasa mereka boleh terlepas daripada hukuman. Selain itu, runtuhnya nilai integriti dalam diri individu dan pengaruh budaya materialistik masyarakat pada hari ini, iaitu memandang tinggi kekayaan tanpa mengira sumbernya, turut menjadi punca. Akhir sekali, kita tidak boleh menafikan bahawa tekanan sosioekonomi seperti kadar gaji pendidikan yang rendah yang kadang-kala mendesak mereka untuk mengambil jalan pintas ini. Baiklah, slide terakhir ini akan memfokuskan kepada kelemahan sistem kawalan dalaman. Secara dasarnya, sistem kawalan dalaman berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan semua urusan mengikut peraturan yang ditetapkan. Namun bagaimana apabila ia lemah, pelbagai isu ketulusan akan timbul. Contohnya dalam aspek perolehan, tender facility atau projek sekolah mula dipilih berdasarkan kroni ataupun hubungan peribadi dan bukannya melalui merit. Begitu juga dengan isu kemasukan pelajar. Kuasa wang dan pengaruh boleh mengatasi merit kelayakan akademik yang sebenar. Dan selain itu, birokrasi yang terlalu rumit dan lambat mendorong segelintir pihak memberikan duit seperti duit kopi demi mempercepatkan urusan mereka. Kelemahan ini diburukkan lagi dengan sistem pengawasan atau audit yang longgar menyebabkan penyelewengan dana lambat dikesan. Apabila tiada tindakan tegas ataupun hukuman yang dikenakan terlalu ringan, pelaku tidak akan berasa gentar dan menganggap kesalahan ini sebagai perkara biasa dan ianya akan berterusan. Itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya Elsan Nevaritus dan nomor metrik saya BB25110845 dan membentangkan punca seterusnya, yaitu tekanan sosioekonomi dan ketidaksamarataan. Gaji yang rendah dalam kalangan pendidik, terutamanya di negara membangun, mendorong sesetengah mereka mencari pendapatan melalui cara yang tidak berintegriti, di mana corak rasuah mengikut kelas sosial. Golongan tersebut berpendapatan tinggi cenderung kepada rasuah bukan kewangan ataupun pengaruh, manakala golongan miskin lebih terdedah kepada suapan wang langsung. Perbezaan corak rasuah ini mencerminkan bagaimana ketidaksamarataan sosioekonomi berfungsi sebagai pemacu pelbagai bentuk rasuah yang berlainan dalam sistem pendidikan, bergantung kepada kelas sosial individu yang terlibat. Bagi ketidaksamarataan, kekurangan peralatan pembelajaran dan penyelidikan, kemudahan sekolah yang tidak mencukupi,
pengambilan guru yang lebih sedikit dan kurang dibayar, size kelas yang lebih besar, serta beban kerja yang semakin berat bagi guru. Keadaan ini secara langsung mendorong lebih ramai pendidik untuk mencari jalan alternatif bagi menampung keperluan harian mereka, di mana kitaran rasuah akan menjadi sukar untuk diputuskan. Puncak seterusnya yaitu kurang ketulusan dalam pengurusan dan penilaian. Pengurusan yang tidak telus menyebabkan proses pengajuan dana, pelantikan guru, dan pembelian peralatan sering tidak dijalankan secara terbuka dan teratur, manakala sistem penilaian bebas pengaruh menyebabkan proses kemasukan dan penilaian yang bergantung kepada budi bicara individu tanpa semakan rakan sejawat menjadi tempat rasuah berlaku tanpa sekatan. Ketiadaan peraturan yang jelas dan pemeriksaan berkala membolehkan penyalahgunaan peruntukan seperti pembelian peralatan yang tidak diperlukan atau mengenakan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Ryan Raina Balandong, nomor matriks BB 25110685. Seterusnya kita akan melihat kepada puncak keempat, yaitu kurangnya integriti dan nilai moral. Kekurangan integriti menjadi punca rasuah dalam pendidikan. Individu yang tidak jujur mudah menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan sendiri. Hal ini menjejaskan keadilan dan mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Seterusnya ialah kekurangan nilai moral mendorong berlakunya rasuah. Setengah individu sanggup menggunakan cara tidak beretika untuk mencapai kejayaan dengan cepat. Sikap mementingkan diri ini mewujudkan ketidaksamarataan dan menjejaskan kualitas pendidikan. Halo, nama saya Ryan Raina Balandong, nomor matriks BB 25110685. Seterusnya kita akan melihat kepada puncak keempat, yaitu kurangnya integriti dan nilai moral. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan-kesan rasuah dalam pendidikan. Ancaman utama mewujudkan ketidaksamarataan peluang pendidikan antara pelajar. Kesan-kesan utamanya ialah merusakkan motivasi, nilai moral, dan sistem sosial, menjejaskan kualitas pendidikan, menghakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, dan pembaziran dana awam dan pembinaan infrastruktur yang tidak berkualitas. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan-kesan rasuah dalam pendidikan. Ancaman utama mewujudkan ketidaksamarataan peluang pendidikan antara pelajar. Kesan-kesan utamanya ialah merusakkan motivasi, nilai moral, dan sistem sosial, menjejaskan kualitas pendidikan, menghakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, dan pembaziran dana awam dan pembinaan infrastruktur yang tidak berkualitas. Seterusnya kita akan masuk kepada kesan-kesan rasuah dalam pendidikan. Ancaman utama mewujudkan ketidaksamarataan. Sekarang kita akan masuk kepada kesan pertama, yaitu merusakkan motivasi, nilai moral, dan sistem sosial. Isi pertama, merusakkan motivasi pelajar karena kejayaan tidak lagi bergantung kepada usaha gigih, tetapi kepada uang, pengaruh, atau cara tidak jujur. Hal ini menyebabkan pelajar yang berusaha keras merasa tidak dihargai. Isi kedua, melemahkan nilai moral apabila amalan rasuah dan penipuan mula dianggap perkara biasa dalam sistem pendidikan, sekaligus merusakkan jati diri pelajar. Isi yang ketiga pula, mewujudkan ketidaksamaan peluang dalam pendidikan serta menjelaskan keadilan sosial, karena pelajar yang berkemampuan rendah tidak mendapat peluang yang sama walaupun berpotensi tinggi. Sekarang kita akan masuk kepada kesan pertama, yaitu merusakkan motivasi, nilai moral, dan sistem sosial. Isi pertama, merusakkan motivasi pelajar karena kejayaan tidak lagi bergantung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Bijafar dan nombor matrik saya BB25110317. Hari ini saya akan sambung lagi kesan-kesan rasuah dalam pendidikan, iaitu menjejaskan kualiti pendidikan dan menghakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Untuk kesan yang kedua, iaitu menjejaskan kualiti pendidikan. Seperti mana kita tahu, rasuah ini menyebabkan sistem pendidikan tidak lagi berfungsi secara adil dan telus kerana terdapat individu yang memperolehi kelebihan melalui wang, hadiah atau pengaruh tertentu. Sebagai contoh, seseorang pelajar mungkin memperolehi markah, sijil atau peluang pendidikan tanpa memenuhi syarat yang sepatutnya. Keadaan ini dapat menyebabkan pencapaian akademik tidak lagi mencerminkan kemampuan sebenar pelajar. Dalam jangka masa yang panjang, institusi pendidikan mungkin melahirkan graduan yang kurang berkemahiran dan juga tidak kompeten dalam bidang mereka.
Oleh itu, rasuah boleh menurunkan standard akademik serta menjejaskan kualiti pendidikan negara. Untuk kesan yang seterusnya ialah rasuah mengakis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Seperti mana kita tahu, sekolah, kolej dan universiti sepatutnya menjadi tempat yang menegakkan keadilan, integriti dan ketulusan. Namun, apabila berlaku rasuah, masyarakat mula meragui kredibiliti institusi tersebut. Sebagai contoh, jika pemilihan penerima anugerah atau jawatan pelajar dipengaruhi oleh wang ataupun hubungan tertentu, pelajar yang benar-benar layak akan merasa terenaya. Keadaan ini menyebabkan ibu bapa, pelajar dan masyarakat hilang keyakinan terhadap sistem pendidikan kerana mereka merasakan kejayaan tidak lagi berdasarkan usaha dan merit tetapi dipengaruhi oleh unsur rasuah. Dalam jangka panjang, reputasi institusi pendidikan akan tercemar dan kepercayaan masyarakat semakin berkurangan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Cepat Yezar Azari, nombor matriks BB25110037. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kesan keempat, yaitu pembazaran dana awam dan pembinaan infrastruktur yang tidak berkualiti. Oke, di sini ada dua contoh yang saya bagi, yaitu penyelewengan dana tender. Contohnya kontraktor yang tidak layak dipilih, dia terpilih akibat daripada rasuah itulah, orang melakukan rasuah supaya si kontraktor itu dipilih untuk melaksanakan suatu projek. Jadi akibatnya projek tersebut dia tidak dijalankan dengan baik dan juga tidak mengikuti spesifikasi yang sebenar lah. Jadi ini menyebabkan rakyat menjadi mangsa lah. Secara tidak langsung dia juga boleh menyebabkan terjejasnya keselamatan dan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pihak yang bertanggung jawab lah. Seterusnya kita pergi pada contoh yang kedua, yaitu dari segi aspek kesan akademik. Apabila fasiliti sekolah tidak lengkap atau tidak berkualiti, pelajar terpaksa belajar dalam keadaan kurang selesa. Jadi perkara ini dia boleh menjejaskan fokus dan juga prestasi murid lah dalam akademik mereka. Dia lebih membimbangkan, keselamatan pelajar juga boleh terancam jika infrastruktur yang dibina tidak kukuh. Sebagai contoh, kerusi kualiti kayu yang digunakan untuk membina kerusi dan juga meja itu sangat tidak berkualiti lah dan mudah rapuh, dan dia boleh menyebabkan keselamatan pelajar terancam juga. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah-langkah untuk mengatasi isu rasuah ini. So, ada beberapa langkah ataupun inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi isu inilah. Yang pertama, kita ada melaksanakan kempen kesadaran anti rasuah. Yang kedua, kita ada penerapan pendidikan moral dan etika. Ketiga, kita ada tindakan undang-undang yang tegas. Dan yang keempat, kita ada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sekarang kita akan pergi pada langkah yang pertama, yaitu melaksanakan kempen kesadaran anti rasuah. Jadi kempen kesadaran ini kita boleh laksanakan dengan melibatkan kerjasama dengan pihak SPRM lah. Contoh, pihak SPRM orang boleh melaksanakan ceramah ataupun pameran di mana-mana tempat lah, sebagai contoh di sekolah, di kampus universiti ataupun di kampung-kampung. Jadi pendedahan yang dorang boleh sampaikan yaitu kesan buruk amalan rasuah dan juga menjelaskan hukuman terhadap individu yang terlibat rasuah. Jadi kempen kesadaran ini dia bertujuan untuk mengelakkan masyarakat daripada terjerumus dalam rasuah dan menjaga image masyarakat dan juga negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aizam Deni Wong, nomor matriks BB25110560. Saya akan membentangkan langkah kedua dan langkah ketiga mengatasi rasuah dalam pendidikan. Langkah kedua yaitu penerapan pendidikan moral dan etika. Langkah ini merupakan salah satu langkah yang penting untuk membentuk nilai kejujuran,
amanah, tanggung jawab, dan disiplin. Mata pelajaran seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam membantu pelajar memahami bahawa rasuah membawa kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Selain itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) perlu memainkan peranan dalam menjalankan beberapa program seperti kempen kesedaran anti rasuah, ceramah dan program pendidikan, dan aktiviti integriti di sekolah dan IPT. Aktiviti sekolah seperti pidato, forum, dan kempen anti rasuah juga dapat meningkatkan kesedaran pelajar. Guru dan ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan menjadi contoh teladan dalam menerapkan nilai integriti. Bagi langkah yang ketiga ialah tindakan undang-undang yang tegas. Langkah ini merupakan salah satu cara yang berkesan untuk memberantas rasuah. Dalam usaha ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memainkan peranan penting sebagai badan yang bertanggung jawab menyiasat dan membanteras kes rasuah secara telus dan adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan seseorang. Selain itu, pelaksanaan hukuman yang lebih berat seperti penjara, denda yang tinggi, dan pemecatan jawatan juga perlu dilaksanakan. Hukuman yang tegas bukan saja bertujuan untuk menghukum pesalah, malah menjadi pengajaran dan pencegahan kepada orang lain daripada terlibat dalam amalan rasuah. Di samping itu, sistem pemantauan yang telus dan sistem aduan yang selamat perlu diperkukuhkan bagi memudahkan masyarakat melaporkan aktiviti yang mencurigakan. Kesedaran masyarakat melalui kempen dan media dapat membantu meningkatkan penolakan terhadap rasuah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya, Cyril Atejimi, nomor matriks DB25110810. Saya akan membincangkan tentang langkah yang terakhir, yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama adalah ketulusan sistem. Sistem pendaftaran pelajar, pembayaran yuran, dan rekod akademik digital direkodkan secara otomatis. Ini dapat mengurangkan manipulasi karena setiap transaksi mempunyai bukti yang jelas. Yang seterusnya adalah pemantauan dan pengawasan. Platform e-pembelajaran dan aplikasi sekolah merekodkan interaksi rasmi. AI yang digunakan oleh SPRM mampu mengesan transaksi luar biasa dan juga menutup ruang ketulisan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keyakinan masyarakat. Digitalisasi dapat mengurangkan campur tangan manusia, meningkatkan keberkesanan perkhidmatan, dan meningkatkan kepercayaan bahwa sebuah pendidikan tersebut adalah bebas rasuah. Akhir sekali, isu rasuah dalam pendidikan adalah ancaman serius. Integriti guru dan pentadbir sekolah sangat penting karena apabila kepentingan pribadi mengatasi amanah, kualiti pembelajaran pelajar akan terlintas dan reputasi institusi tercemar. Undang-undang seperti Akta SPRM 2009 sepatutnya menjadi peringat keras agar sekolah dan universiti tidak mengamalkan budaya korup. Jika penyelewengan seperti manipulasi dana atau nepotisme dibiarkan, sistem pendidikan boleh runtuh dan menghalang kemajuan negara. Sebagai langkah pencegahan, institusi pendidikan mesti membudayakan etika tinggi dan melaksanakan dasar toleransi sifat terhadap rasuah. Dengan kerjasama sekolah, pelajar, ibu bapa, dan SPRM, kita mampu mewujudkan ekosistem pendidikan yang bersih, telus, dan berintegriti demi masa depan negara.